أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام، شأن لله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan para pegawai masjid, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah muslimin dan muslimat, para pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah sama-sama pada malam ini kita bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu. Sebelum kita semua terlupa, mari kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberkati Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan, malam ni saya bagi kuliah ringkas insya-Allah sebab ada urusan lain. Mungkin akan berhenti lebih awal sebelum isyak, sekitar 5 minit sebelum isyak insya-Allah. Pada malam ni kita masuk nasihat yang ke-7 kalau tak silap saya. Betul je. Nasihat yang ke-7 iaitu 7 betul tak cik? Betul. Kita masuk nasihat yang ke-7, iaitu nasihat yang bertajuk Allah adalah teman terbaik. Telah berkata walidku hafizahullah ta'ala dalam nasihat yang ke-7, nasihat yang bertajuk Allah adalah teman terbaik. Katanya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik teman. Sewaktu kita susah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama kita. Sewaktu kita perlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama kita. Mengapakah dia sebaik-baik teman? Sebab dia tidak binasa dan tidak pernah hilang. Dia sentiasa ada. Muka surat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah, yakni zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan bagimu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita dalam kehidupan, kita perlukan kepada teman. Teman itu berbeza dengan kawan. Kawan ni adalah orang yang kita kenal. Dia kenal kita, kita kenal dia. Kita boleh declare dia kawan kita. Tu kami pernah kawan sekali dulu. Kawan kat mana? Sekolah universiti sekali, mengaji universiti sekali dulu. Dia kelas lain, saya kelas lain, tapi kami kawan lah. Nama dia kawan. Tetapi kalau kawan tadi, waktu kita susah dia ada, waktu kita perlu pertolongan dia sentiasa menawarkan bantuan dia kepada kita. Waktu kita perlukan nasihat, dia bersedia bersama memberi nasihat kepada kita. Waktu kita senang, dia ada. Waktu kita susah, dia ada. Maka dia bukan lagi kawan lah. Dia lebih daripada tu. Diistilahkan sebagai teman. Dia sentiasa menemani kita. Bukan semata-mata kawan, tapi waktu kita sunyi, waktu kita perlu pertolongan, dia teman kita, dia bersama kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh itu, kita kena sedar bahawasanya ada satu zat yang sentiasa memerhatikan kita. Dan zat itu adalah zat yang maha suci, zat yang maha mulia. Bila mana kita susah, kita pergi minta kepada orang lain dulu, zat tadi ni dia sedang perhatikan kita. Zat yang maha suci itu sentiasa memerhatikan kita. Waktu kita perlukan pertolongan, kita pergi cari orang lain dulu, zat itu juga sentiasa memerhatikan kita. Maka dia bertanya kepada kita, kenapa tak minta kepada dia dulu baru minta kepada orang? Adakah kamu lebih percaya kepada makhluk lebih daripada aku pencipta makhluk? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, pertolongan ni tak ada siapa boleh bagi, dia je. Tapi pelik yang kata manusia ni, dia buta. Dia tak nampak kuasa itu, si yang maha kuasa itu. Terhijab. Sampai kebanyakan di kalangan manusia menjadikan Allah itu penolong yang paling akhir. Sedangkan Allah memerintahkan kita menjadikan dia penolong yang pertama. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok hari ini. Waktu dia senang, dia dengan kesenangan dia, Allah Ta'ala uji dia dengan beberapa penyakit, ataupun Allah uji dia dengan harta dia. Dia jadi orang yang miskin, papa kedana, bisnes dia merudum. Kawan-kawan mula menjauhkan diri dengan dia. Waktu tu baru dia nak cari Allah, baru dia nak cari masjid, baru dia nak kenal rumah Allah, baru dia nak kenal majlis ilmu, baru dia nak kenal zikir, baru nak kenal Quran. Sedangkan Nabi ajak dekat kita, hidup ni susah, jangan lupa Allah. Senang, jangan lupa Allah. Bila kamu ingat Allah waktu senang, Allah takkan lupa kamu, Allah takkan tinggal kamu waktu susah.
Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, kata Nabi. Kamu kenal Allah waktu kamu senang, Allah tak akan lupakan kamu waktu kamu susah. Sebab tu tuan-tuan, waktu kita sihat ni, kita kuatkan hubungan kita dengan Allah, kurangkan haloba kita kepada selain Allah. Sebab apa? Sebab kita semua akan sakit. Kita semua akan duduk seorang-seorang. Kita semua akan ditinggalkan orang. Kalau hari ini kita tak ingat Allah, dikhawatiri esok Allah tinggalkan kita. Satu orang ulama yang bernama Al-Imam Abi Syuja'. Imam Abi Syuja' ni, waktu dia sihat, waktu dia muda, dia tak buat maksiat. Dia jaga diri dia daripada maksiat. Walaupun bukan kita sebut dia maksum, tetapi dia usaha semampu mungkin jaga diri dia dari maksiat. Bila mai waktu tua, semua orang solat dalam keadaan duduk, ada yang baring, dia masih solat dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Kita jaga Allah di waktu muda, Allah jaga kita di waktu tua. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah adalah sebaik-baik teman. Maka bila kita faham macam tu, jasa dia kepada kita tak ada tolak tanding, tuan-tuan. Tak boleh nak banding. Manusia ni dia ada satu level, satu tahap, dia dah tak mampu nak simpan rahsia kita. Dia tahu kata kita ni jahat, na'udzubillah. Dia tahu aib kita, dia tahu salah kita, dia tahu kelemahan kita. Dia menanggung benda tu, dia simpan. Lama keadaan meletup mah, dia cerita ke orang, dia dah tak boleh tahan dah. Tuan-tuan, dia tak boleh tahan dah. Pasangan suami isteri, bila dia tahu pasangan dia macam ni punya cerita, dia tak cerita ke orang. Setahun, 2 tahun dia tahan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak boleh lah. Dia cerita kat mak mertua dia, tak tahan dah mak . Tapi yang kata Allah sebaik-baik teman, dia tutup mak kita sampai lah ni dia tutup. Ya Allah, dosa yang kita buat tu dia tak bagi tahu siapa, kita je tahu. Sedangkan kalau dipi bocor, tuan-tuan, nak tak mana muka kita ni? Ustaz tak buat maksiat tadi ni? Ustaz, tadi saya nampak ustaz buat maksiat tu, betul ke? Pakcik, tadi saya nampak pakcik buat maksiat tu, betul ke? Pakcik, jangan buat maksiat tu, pakcik. Saya nampak pakcik Allah buka hijab, saya nampak pakcik buat apa? Mana kita nak tak muka kita kalau orang tahu dosa kita? Macam mana kamu tahu? Dia saya dibuka hijab, saya nampak apa yang pakcik buat daripada pagi tadi, pakcik buat apa, saya tahu. Malu tak kita, tuan-tuan? Malu. Terkadang Allah Ta'ala tegur kita melalui lisan orang-orang soleh. Saya selalu jumpa, kita duduk dengan dia, dia kata, awak yang buat macam tu. Allahu Akbar. Dia tegur tu, kita rasa macam dia melihat kesalahan kita secara live. Allah, janganlah buat macam tu. Dia tegur kita tu. Tuan-tuan, malu tak kita kalau kawan kita dengar dan kawan kita tahu kata kita buat dosa tu. Tapi yang kata Allah ni, itu yang kata ulama, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau dosa itu ada baunya, maka tidak ada siapa pun mau berkawan dengan kita. Dosa kemarin tak diampunkan lagi, masih ada bau dia. Dosa minggu lepas lagi busuk, sebab makin lama Allah Ta'ala tak ampun, makin busuk macam bangkai. Hak tahun lepas pun tak diampunkan lagi busuk. Yang 30 tahun lepas belum diampunkan lagi. Tuan-tuan, siapa nak kawan dengan kita? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak faham Allah itu sebaik-baik teman? Lihatlah, pertama, dia sentiasa menutup aib kita. Tak ada kawan yang setara tu, tak ada teman yang setara tu. Dia tutup aib kita sampai isteri kita pun tak tahu,
Kawan baik kita pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kita je tahu punya baiknya Allah. Dan baiknya Allah, dia sentiasa memberi kepada kita tanpa henti beri kepada kita. Baik-baik kawan kita pun ada tahap dia dalam memberi. Kita cari kawan baik kita, kawan, minta hutang duit sikit boleh? Dia kata boleh, nak berapa? 500. Okeylah, hang kawan baik aku. Minggu depan, kawan, minta pinjam 500 lagi boleh? Lagi aku bagi tahu balik. Aku tengok dulu duit dalam Maybank tu dah berapa? Lambat sikit. Bagi pula 500. Terima kasih banyak no. Terima kasih. Minggu depan sekali lagi, pinjam 500 lagi boleh tak? Sana lagi aku tengok. Aku ada 200 dalam bank. Aku bagi yang 200 boleh? Tak apalah, 200 tak apa. Minggu depan lagi, pinjam 500 lagi boleh tak? Nak bagi lagi tak? Nak pinjam 500 lagi? Hang berapa kali pinjam? 3 kali pinjam tak bayar lagi. Dia jadi kurang lah. Tapi yang kata Allah ni dia tak berkira tuan-tuan. Jahat-jahat kita ni, maksiat kita buat ni, dia bagi makan cukup. Anak-anak kita tu pun makan cukup. Sedangkan kalau kita bermaksiat, Allah berhak menarik balik tuan-tuan apa yang dia bagi. Pakcik, kalau kita bagi duit dekat anak kita ataupun kita bagi handset dekat anak kita, kita kata dekat dia, kalau hang guna apps ni untuk pendidikan saja. Hang jangan guna, hang guna untuk kelas online, study group apa Google Meet ke apa, hang guna untuk tu lah. Hang jangan guna untuk main PUBG, Mobile Legend, hang jangan duk main ni. Kita beritahu dekat dia. Tengok pukul 4 pagi kita nak terkencing buka pintu, dia duk main Mobile Legend. Kita mak yang bagi syarat dekat anak kita, jangan duk main tanpa tengah-tengah malam ni. Ada hak tak kita nak ambil balik? Ada hak tuan-tuan. Kita ambil, dia pun tak marah. Dia faham. Walaupun dia tak senang, tapi dia faham sebab mak dah bagi syarat. Allah dah bagi syarat dah dekat kita. Bila kamu bermaksiat, bermakna kamu kufur nikmat. Allah bagi nikmat mata untuk kamu syukur, tapi kamu kufur, kamu tengok benda maksiat. Allah bagi nikmat tangan untuk kamu syukur, guna untuk kebaikan, tapi kamu kufur nikmat, guna untuk mencuri, guna untuk tampak orang, ania orang. Allah sebut dah, kalau kamu kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku pedih, aku boleh ambil balik bila-bila masa. Tuan-tuan, tapi dia tak ambil. Kalaulah Allah Ta'ala ambil, tuan-tuan cuba bayangkan, maksiat tangan kita, dah lama dah kita lumpuh. Maksiat yang kita buat kemarin tadi, menggunakan tangan pun masih boleh makan lagi hari ini. Maka nak tahu baiknya Allah dapat dilihat pada rezeki yang diberikan kepada kita, tak pernah berkira. Dan baiknya Allah itu dapat dilihat dengan kesihatan yang diberikan kepada kita. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu seorang ulama pernah ditanya, hal ra'aita Allah? Adakah kamu pernah melihat Allah? Dia kata, na'am kathiran. Ya, banyak kali aku melihat Allah. Dia tanya, mata, bila kamu melihat Allah? Dia kata, ketika mana Allah menutup aib aku melihat Allah. Ketika mana Allah memberi rezeki kepada aku melihat Allah. Ketika Allah memberi kesihatan kepada aku melihat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama kita sewaktu kita perlukan pertolongan. Tuan-tuan, sebab bila tak ada siapa nak tolong kita ni, dia tak tinggal kita. Satu masa tak ada siapa nak tolong kita, dia tak tinggal kita. Bahkan dia sedang memerhatikan kita bila kita nak angkat tangan dekat dia. Tuan-tuan,
Saya beberapa hari lepas terlibat kemalangan lah. Sekitar seminggu lalu. Bila saya naik kereta di Kuala Nerang, saya potong satu kereta tu. Nak masuk balik ke line saya ni. Ditakdirkan waktu tu kereta saya ni gelusok masuk dalam gaung. Percaya atau tidak tuan-tuan, gaung tu sangat jauh, dalam sangat. Semua anak-anak saya dalam kereta dengan saya. Tapi itu yang kata Allah Ta'ala, dia tak tinggal kita. Bila kita baca doa, kita minta dekat dia, kita mohon dekat dia, dia tak tinggal kita tuan-tuan. Kereta total loss, tuan tak boleh guna kereta saya tu. Saya main naik kereta lain ni tuan-tuan tengok. Putih macam putih juga, tapi putih lain. Masa naik kereta tu saya dah baca doa dah. Memang ayah saya bila naik saja kereta, dia tak cakap, dia akan baca, dia ada wirid dia. Saya buat tu. Saya buat, dia antara yang saya buat tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan semua boleh buat. Walaupun perjalanan kita ni dekat, tuan-tuan buatlah. Baca ayat kursi 3 kali. Tuan-tuan baca ayat kursi 3 kali. Hambus ataupun ludah, isyarat ludah bahagian depan kanan kiri, depan kanan kiri, depan kanan kiri. Tuh. Jangan ludah sampai keluar tu ni apa? Kahak tu. Bagi isyarat dengan niat moga ayat kursi ni menjadi pendinding bagi kita. Allah Ta'ala pelihara kita dengan berkat ayat kursi ni. Lepas tu tuan-tuan doa, ya Allah, dengan berkat ayat kursi yang aku baca ini, Engkau peliharalah diriku, isteri aku, anak-anakku dan kenderaan yang aku naiki ini. Tuan-tuan, orang terkejut. Tadi saya ziarah Ustaz Fauzi Husin tadi. Tak apa-apa, sihat, syafahullah. Isteri dia sebut apa? Dia kata secara logiknya orang yang duduk dalam kereta tu innalillah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan kata innalillah dah saya. Kau tak boleh mai dah kuliah malam ni. Tapi bila berlaku macam tu, saya ada janji dengan orang tuan-tuan di Jitra. Saya keluar daripada kereta, anak kecil saya tak teriak pun. Kereta saya Allah Ta'ala jaga ni, walaupun rosak teruk, anak saya dan saya sendiri tak ada luka walaupun sikit. Anak kecil saya pula teriak pun tak, macam tak ada apa. Walau kereta masuk dalam gaung, hancur. Kereta hancur tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Anak saya seorang perempuan tu teriak pun, pujuk-pujuk, hilang. Lepas tu saya pun habis-habis tu naik kereta adik ipar saya, pergi terus kerja saya hak janji dengan orang tadi ni. Tinggal kereta, esok baru puasa pasal kereta tu. Itu nak sebut kata tuan-tuan, Allah sebaik-baik teman. Dia jaga kita waktu jaga kita. Waktu tu siapa nak jaga kita? Mak tak boleh nak jaga dah waktu tu. Macam si anak tidur malam. Tuan-tuan, Allah jaga kita ni. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak sepanjang hidup tuan-tuan ni tengah tidur, ulat masuk dalam telinga, cacing kan masuk dalam telinga, ulat masuk dalam telinga, atau masuk dalam hidung, masuk dalam mulut ke? Pernah tak? Siapa pernah kat sini? Sedangkan nirongga ni secara logiknya tak mustahil binatang tu boleh masuk, tapi tak masuk tengah tidur. Siapa jaga ni? Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena baiki hubungan kita dengan Allah. Bangun pagi, niat dalam hati, ya Allah Tuhanku, hari ni aku nak perbaiki hubungan aku dengan kau. Aku nak jadikan kau kawan baik aku, teman baik aku. Sebelum kita mengadu dekat orang, mengadu dulu kepada Allah. Ya Allah, aku nak buat benda ni hari ni, tolong mudahkan wahai Allah. Ya Allah Tuhanku, hari ni nak hantar anak pergi sekolah, bagilah anak faham ilmu yang dia belajar. Ya Allah Tuhanku, hari ni isteri aku nak pergi sekolah, berikanlah keselamatan dekat dia. Tuan-tuan, sebelum kita nak buat apa-apa, sebut tuan-tuan. Sebut tuan-tuan. Bahkan Allah Ta'ala sangat cemburu kalau kita suka cerita ke orang tapi tak cerita dekat dia. Kalau duduk dekat kedai makan sembang tuan-tuan, kopi sembang bukan main. Tapi main dekat doa, lah cuci-cuci habis lah. Kita ni nak mengharap dekat siapa?
Allah sewaktu kita perlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Waktu kita nak pertolongan tu, dia sentiasa ada dengan kita bila-bila masa saja. Sebab tu itu senjata utama. Jangan jadikan doa senjata terakhir. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Tuan-tuan kalau mengaji dalam bahasa Arab, Allah sebut dalam surah Fatihah ni nak ajak kepada kita, jangan nak minta tolong ke orang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mendatangkan dengan jumlah ismiyah di awal ayat. Allah tak sebut na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka dak, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia adatul hasri, nak bagi tahu pada orang yang faham bahasa Quran, tak ada lain dah kamu boleh minta tolong, tak ada lain dah yang kamu boleh sembah melainkan hanya kepada Allah. Mengapa dia sebaik-baik teman? Sebab dia tidak binasa dan tidak pernah hilang. Tuan-tuan, bila kata manusia ni, dia berhajat, kita berhajat. Manusia ni tuan-tuan, dia sendiri pun tak boleh nak tunaikan hajat dia, apatah lagi nak tunaikan hajat kita. Betul tak betul tuan-tuan? Kita yang jalan terpeleot kaki, adakah kita berjalan masa keluar rumah tu niat nak bagi kaki terpeleot? Tapi terpeleot. Kita main ni tuan-tuan, kadang-kadang perut sakit tuan-tuan. Kita makan hari ni, dia kata hari ni aku nak jaga makan, haraplah perut okey. Main satu masa perut sakit, nak kena lari pergi tandas. Boleh ke tuan-tuan niat satu hari ni aku tak mau pergi tandas langsung, aku nak mengaji, nak baca Quran, nak zikir, tak mau pergi tandas langsung. Mampukah kita? Tuan-tuan main kuliah ni, niat kata mai kuliah malam ni tak mau tidur, tak mau lena dalam kuliah. Tak mau lena tu lena. Bukan kat sinilah. Nak cerita kata kita punya hajat pun kita tak boleh nak tunai. Kawan kita punya hajat dia pun dia tak boleh nak tunai. Kita pergi cerita dekat dia, dia punya hajat dia pun tak boleh tunai. Macam mana nak tunai hajat kita? Sebab itu banyakkanlah mengadu kepada Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita bermaksiat tuan-tuan, terus kita sebut, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosaku, berlembutlah dengan aku wahai Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan perkongsian ini bermanfaat. Saya dah halang dulu, minta maaf tak sempat isyak sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan semua, dan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Sekian daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت